itu kan sebenarnya masa awal-awal kejadian memang sikit lah. Masa tu terlalu sayang, masa mula-mula lah. Tapi maknanya orang kata masa yang mengubat kelukaan tu, saya memang Allah bagi kesedaran yang mana kita kena tahu yang kita ni semua pinjaman. Maknanya Allah bagi pinjam je. Zaman media sosial banyak sangat orang yang suka establish kehidupan, suka tonjol diri. Pada saya berpada-pada. Dia sebenarnya kena banyak ingat mati. Itu tak apa terus dia peli aku depan. Tak, sebenarnya kena ada batas lah. Bukan saya kata memang ada batas. Itu dulu punya cerita. Sekarang kita cerita dulu kak. Sekarang memang ada batas dulu. Hai, Ella TV channel YouTube Telajak Laris, penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Inilah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah syarat tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya, TV Telajak Laris. Hari amat istimewa sebab hari ni saya didatangi oleh pasangan iaitu Abi Abadi. Assalamualaikum, apa khabar? Iya, mana dia gemuk comel? Abang yang handsome, abang apa khabar? Sihat ke? Datanglah esok. Baru nak ajak datang esok. Kak Abi, datanglah esok. Kita orang masak-masak. Boleh, tapi jangan ramai-ramai. Kak Abi sihat ke? sihat je. Kan seorang je. Ha? Seorang je tak boleh je ketangkap. Tak apa, saya sikit-sikit je tau. Hai Rauda. Dia besar sekejap je. Mana anak yang comel tu tak bawa? Dah boleh keluar. Oh, tak boleh keluar. Kita orang keluar je. Ini anak siapa? Ini anak ni. Oh, dah besar dah. Tapi tak banyak dugaan ke saya JKL tu kacau lah saya. Loh, amin dulu, amin. Oh, takut. Amin dulu. Oh, pandainya. Pandai cium ke? Pandai? Oh, ni. Tapi kalau besar cantik ni cantik ni. Kalau dia besar cantik ni. Era Fazira. Iya, ini era Fazira. Ini cantik. Ini menjadi artis. Oh, jadi kalau kan selalu pergi beli bazar Ramadan, selalu je nampak beli sesuatu. Abang Fadi. Dia dah center juga. Belum. Memang ada center dulu. Bapak saya dulu guide dekat Menara Orchid. Oh, kita duduk Menara Orchid masa zaman budak impian. Dia duduk Menara Orchid. Awak duduk mana dulu? Saya duduk, dia duduk kondo, kita duduk konflik belakang yang 4 tingkat tu je. Awak kerja kakak AB ke? Oh, mana ni lasak? Ni lasak tu ni lasak. Oh, ni lasak. Tak gigi? Tapi kalau comel ni. Ini comel ni. Ini artis. Cium sikit. Kes dulu. Oh, tak ada sombong. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ini Rauda. So, kita nak sembang-sembang tengok kereta bak-bak dia, kita nak terjah kereta dia. Inilah pasangan sehati sejiwa ya. Kak Abi ni tengok bukan main romantik lagi dengan suami dia. Lepas tu bisnes pun hebat sekarang ni. Tahniah. Makin maju. Alhamdulillah. Walaupun ekonomi tengah teruk sekarang ni, saya pun sebenarnya kan ekonomi memang very bad. Dah bilion-bilion dah. Setakat beg-beg sikit. Ya Allah, iya. Tapi Kak Abi, cuba Kak Abi dengan abang sharekan sikit macam mana rahsia dia orang tengok bahagia, tengok seiring dan juga sejarah. Apa rahsia tips ni? Cuba share sikit. Tapi tengok abang ni baik nampaknya. Abang ni orangnya penyabar. Bukanlah kata akak kata kita ada, kita kata akak jahat. Akak ni seorang yang tegas macam isteri saya. Dia berprinsip. Kita kena ada orang kata pro and con. Suami macam kadang-kadang ada yang suami boleh ke depan, kadang-kadang saya pula ke depan. Macam kita sama-sama. Maksudnya kita banyak belajar pada pengalaman lah kan. Ya betul. Saya pun banyak mengambil tips abang akak tengok bahagia. Saya baru nak jadi baik saya ni. Datuk sebenarnya baik. Hati Datuk baik sangat, tapi lah sebab suasana apa orang kata ujian fakta, ujian banyak ujian yang Datuk lalui. Tak apa sekarang ni. Muda lagi nanti. Dia akan belajar daripada pengalaman nanti. Tengok ni. Seorang anak Cina, seorang anak
Amak ayam buka air pancut. Masa-masa Buka air pancut. ada budak-budak ni kalau tak nak bagi orang besar. Buka air pancut tu. Tapi yang perempuan tu cantik. Buka. Cantik gerinting-gerinting kan. Dua. Nah, Yusuf dah ada kawan dah sini. Ucup. Nah, pegang. Ni Minah. Ini geng-geng kau ni. Ini sama ni. Sama. Sama. Masuk Minah masuk. Masuk. Minta maaf ya rumah berbau sikit kat AB sebab ada tikus mati. Ada tikus mati ke apa ni? Busuk ni. Bilik kasut Datuk tadi ambil kamera kan? Terbuka langsung bau saya. Dia jangan ada muka dia keluar. Delete muka dia, tak boleh ada. Dia memang eksklusif. Dia nak keluar YouTube dia bayar nanti. Okey, Kak AB. Kejaplah Kak AB, kita nak interview dulu. Kak AB nak interview dulu kejap, boleh tak? Nak interview kejap kat YouTube, sikit je. Tutuplah mata. Mata kejap ya, kejap je. Duduk di situ je, kejap je. Okey, hari ni kita memang happy sangat sebab pasangan iaitu Abi Abadi juga suaminya datang dengan anaknya. Ni anak angkat Kak Abi lah ni. So kita nak share sikit apa dugaan menjaga anak angkat selama beberapa tahun. Cuba Kak Abi share sikit. Diorang lagi sebulan 2 ni 2 tahun. 2 tahun dah. Alhamdulillah, tak adalah rasa ada ujian-ujian yang membebankan. Semuanya okey-okey je. Semua okey-okey. Alhamdulillah, rezeki sentiasa ada. Allah pemudahkan. Dan sebenarnya kalau tengok Kak Abi ni daripada seorang pelakon, penyanyi, dan saya antara salah seorang peminat setia Abi Abadi ni. Daripada dulu saya tengok dia kalau berlakon tu kan dan juga tu dia memang outstanding sebab dalam banyak kumpulan elit Kak Abi paling cantik sekali. Alhamdulillah. PKP, lepas tu raya dan sebagainya. Cuba Kak Abi share sikit. Semua orang tengah bersedih sebenarnya, especially dalam kedaulatan ekonomi, dengan tak boleh keluar balik kampung. So apa Kak Abi punya yang Kak Abi lakukan pada tahun untuk beraya? Raya PKP 2020 ni benda ni sebenarnya benda yang tak terjangka. Tapi pada saya kita lalui je lah sebab Allah lebih tahu yang terbaik kan. Macam abang pula tahun ni PKP kan. So kita pun tak pernah, orang kata macam mak saya kata lah, dia dah hidup nak dekat 50 lebih, tak pernah ada masalah sebesar PKP. Ujian sebesar ni. Abang pula komen abang. Okey. Macam biasa kalau kita akan balik ke Kelantan raya kedua lah. Biasa kita kumpul kat pasar mak, semua adik-adik kumpul. Tapi bila tahun ni tak ada tu rasa lain macam sikit. Tapi adalah kau video call dengan mak kan. So, dia pun faham apa semua. Tapi mak balik kampung lah. Okey, Kak Abi, dalam banyak-banyak menu makanan hari raya, apakah menu orang kata yang Kak Abi wajib masak untuk keluarga Kak Abi? Saya suka makan. Tapi kalau ikutkan makanan memang banyak kat rumah. Cumanya macam saya lah, kalau raya lah selalunya. Kalau dulu daripada kecil semua kita ni anak bongsu kan, anak mak. Memang mak yang masak. Masak. Sampai sekarang mak lagi masak? Tak, mak saya dah tak larat dah. Tapi maksudnya nak cerita ni memang yang perlu ada, memang perlu dimasak, memang kena ada tu rendang, kuah kacang. Itulah. Benda-benda yang memang mesti ada lah. Di usia 40 tahun, saya rasa Kak Abi pernah mengecapi zaman kemuncak. Orang kata semua orang kata zaman-zaman dulu memang mengkagumilah Abi Abadi. So apa orang kata nasihat Kak Abi yang mungkin anak-anak muda sekarang yang nak jadi Instagram, yang nak jadi YouTuber. So apa nasihat Kak Abi untuk mereka yang orang kata baru nak merasa dunia glamour? Kak Abi dah lama rasa. Bagi nasihat sikit. Saya lah, sejujurnya daripada dulu saya tak pernah letak saya ni di tempat-tempat yang macam tertinggi lah macam tu. Saya rasa saya biasa-biasa daripada awal sampai sekarang. Saya meletakkan diri saya biasa-biasa je. Jadi bila ada perubahan dari segi macam dulu orang ambil tahu, sekarang orang tak ambil tahu, pada saya benda tu tak ada menjadi masalah besar pada saya lah. Sebab saya lalui macam biasa juga. Zaman media sosial banyak sangat orang yang suka establish kehidupan, suka tonjol diri. Pada saya berpada-pada. Dia sebenarnya kena banyak ingat mati.
Itu tak apa betul dia lu teli aku dulu depan. Bukan cakap. Taklah gurau ni Kak Ebi, gurau. Banyak orang juga yang orang kata mengalami orang kata perpisahan. Even mak bapak saya pun bercerai juga Kak Ebi. So macam mana Kak Ebi boleh nampak begitu bahagia, boleh orang kata match dengan ex suami dan boleh pula berjumpa, dan saya rasa satu Malaysia mengagumi pasangan ini kerana keharmonian mereka boleh berjumpa demi anak-anak. Sebalik tak bagi Kak Abi sharekan kepada penonton-penonton TV Laris ni macam mana kekuatan tu ada dan macam mana boleh berbaik. Itu kan sebenarnya masa awal-awal kejadian memang sedih lah. Sebab masa tu terlalu sayang, masa mula-mula lah. Tapi maknanya orang kata masa yang mengubat kelukaan tu, saya memang Allah bagi kesedaran yang mana kita kena tahu yang kita ni semua pinjaman. Maknanya Allah bagi pinjam dia. Jadi apa yang berlaku semua maknanya Allah uji, sebab kalau dia nak ambil balik suka tidak lah, sebab barang dia. Contoh kan, macam suami pun pinjaman, macam isteri pun pinjaman. Bila saya perlu melalui keadaan itu, maknanya terpaksa berpisah dengan makin, tapi kami masih ada anak-anak. Saya fikirkan pasal tanggungjawab lah. Jadi bila kita sama-sama menjaga tu, benda akan jadi lebih baik dan anak-anak akan terkawal emosi dia orang lah. Sebab kita fikir panjang lah. Tak payah gaduh-gaduh, nak gaduh-gaduh nak gana kan. Nampak kan abang ni seorang yang penyabar, seorang yang setia dengan akak. Kalau kita lihat nampak macam pasangan tu agak sedikit ke depan, agak sedikit tegas hari ini pandangan mata saya lah. Abang nampak seorang yang tenang ataupun lebih matang saya nampak. Hello. Pada pandangan saya lah Kak. Kan panggil ada saya. Jadi benda tu match. Benda dalam perkahwinan ni dia kena ada seimbang. Ya, benda seimbang tu baru benda tu berjalan lancar dan sesuatu. Sebab kalau semua nak ke depan, dia jadi macam susah sikit. Susah sikit nak ambil benda tu segala perbincangan. Mungkin orang nampak macam saya kontrol suami, tak. Nampak macam kontrol. Nampak ada orang kata ada kontrol tapi sebenarnya tak ada. Tak ada. Saya tak ada pun. Dia Tapi saya ni apa yang kita share pasal perkahwinan lah kan. Saya tahu saya macam mana dan saya tahu macam mana isteri saya, dan saya memang suka isteri saya mengontrol saya. Ini pelik juga statement tu, sebab bagi saya kalau isteri kita mengontrol pasal memang tak duduk diam. Jadi kat begini ini kita jujur apa yang kita share, sebab bila perkahwinan ni orang nampak indah. Untuk mempertahankan perkahwinan ni bukan senang, especially bila parents bercerai. So bila ada experience, saya selalu keep saya punya mind bila kita melihat sebab ada orang bercerai tapi tak dadah, ada bunuh diri, ada katakanlah. Jadi bila saya nampak akak punya hubungan ni, bila akak kahwin bersama dengan abang ni, saya nampak akak lebih tenang, akak lebih abang pula nampak begitu matang, dan saya perkahwinan akak lebih bahagia. lelaki lambat matang lah. Kena akui dia tu, betul tak? Ya betul. Betul yang? Setuju walaupun dia. Betul, dia lambat matang. Sebenarnya perempuan pula queen control. Sorry, saya tak tahu kebanyakannya. Tak. Sebab dulu glamour. So panas. Dia macam tu. Bukan, dia bukan masalah glamour. Berkat tak ada. Tahu tak maksud berkat tu apa? Maksudnya kami bekerja dalam bidang yang sangat terdedah dengan maksiat. So maknanya tak ada keberkatan lah. So maknanya bila kita gaduh tu, memang syaitan tu lagi seronok lah. Dia suruh gaduh lagi besar, lagi gaduh lagi besar. Gaduh cerai, macam tu. Saya nak argue dengan apa Kak Abi cakap ya. Kak Abi pelakon, penyanyi. Tapi Kak Abi berubah 360 darjah jadi alim terus. Jadi bagi pandangan saya, sebelum Kak Abi berkahwin dengan selebriti, should be Kak Abi menerima benda tu. Ini pada pandangan saya, Kak Abi jangan marah pula apa yang cakap Kak Abi. Saya tak marah. Tapi maknanya saya sebenarnya kena bersyukur sangat Allah bagi saya petunjuk. Petunjuk tu yang mana saya boleh membezakan yang hak dan yang batin. Saya setuju apa Kak Abi cakap, tapi saya tak setuju. Sebab you berkahwin, you dah tahu dia selebriti. Ini pandangan saya pula Kak. Sekarang ni akak memang tak nak berlakon. Nak berlakon tapi bukan berlakon yang pegang-pegang tangan, segera khas tu kan tak pernah orang. Saya kata cerita dulu punya. Tak, sebenarnya kena ada batas lah. Bukan saya kata memang ada batas, itu dulu punya cerita. Sekarang kita cerita dulu Kak. Sekarang memang ada batas dulu. Maksudnya hidup kena ada perubahan. Takkanlah kalau kita berada di takut tu je, kita dah kahwin, kita masih nak pegang lagi. Macam tu juga lagi. Maksudnya kena ada perubahan lah. Kalau yang tak alim, kena alimkan diri. Kalau yang tak kuat iman, kena kuatkan lagi iman kita. Kalau yang tak solat, kena solat. Itulah. Itu saya setuju. Apa pun saya Kak Abi cakap, betul, saya setuju. Saya sendiri umur saya 20 tahun dan nak masuk 33 tahun. Saya tahun ni yang saya rasa lebih tenang. Lebih alim. Bukan alim Kak. Saya rasa lebih tenang bila kita ada pegangan agama. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita dapat hidayah.
Tapi hidayah bukan senang nak cari. Ya. Sebab kadang-kadang kan bila kita dah terduduk, kita dah rasa tu baru kita rasa ya Allah nikmat hidup ni. Mahnya akak menjadi lebih baik ataupun abang-abang lebih menghargai kehidupan dia. Mungkin bagi saya bila kita melakukan mistake yang pertama, yang mistake kedua tidak akan berlaku. Belajar daripada kesilapan. Bagi pandangan saya, hidup berumah tangga ni terutamanya kepada mereka yang tengok video saya ni, bukannya kita nak share pasal indah saja, kita kena get ready pasal buruk pasangan kita dan kita kena terima dan juga melengkapi. Dan kalau ibarat kata pasangan tak boleh menerima anda dalam keadaan dia tengah beremosi, bagi dia reda dulu tu. Tengok orang main handphone ni nampak je lembut. Nampak lembut tapi orangnya agak sedikit tapi alhamdulillah bila itu kebaikan. Masa Datuk tiba-tiba masuk ke hati. Saya nampak maknanya saya sebenarnya kalau boleh saya yang tak ada kena-mengena ni nak selamatkan hubungan Datuk dengan Datin sebab saya kesian kat anak. Sebab dah lah ramai Datuk ni pelik-pelik je kata. Saya rasa nak cari Datuk masa tu nak cakap Datuk ni balik sekarang. Betul. Dia macam ni Datuk kata. Macam mana susah kita nak tackle dia je. Macam jangan kita nak mudah sangat lepas dia. Nak banner Datuk. Kalau Datuk nak banner balik. Okey abang bagi tahu saya nak bayar ni susah tak? Susah juga. Susah juga. Cuma cerita sikit. Ini je. So, akhir kata daripada saya, cuba korang komen kat bawah apa pendapat you all mengenai perkahwinan. Dan saya rasa perkongsian pada hari ini tak ada niat untuk bercerita pasal buruk orang atau baik orang, tetapi kita ambil sebagai ilmu. Kita nak menyelamatkan malaikat yang kita bina. Ya, itu je. Sebab saya yakin sebenarnya orang berkahwin tak ada yang nak bercerai. Yes. Kita sedaya upaya nak menghappy kita. Sebab bila pasangan kita happy, kita pun akan happy. Bye. Kak Abby, satu ketika dulu Kak Abby pun muka panjang juga. Saya pernah kurus tiba. Tapi kalau tengok anak Marisa tu sedikit kakak. Saya pernah kurus dulu ya. Akak, siapa calon menantu tu? Apa ciri dia nak cari menantu kalau untuk Marisa yang cantik tu? Banglo tiba. Aduh lucu lah Kak Abby dia banglo dia kata. Rambut dia perang ni warnakan ke apa ni? Taklah memang. Memang perang. Oh, cantik anaknya. Artis. Apa dia? Artis. Bye bye. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Ya Allah, hari yang menggembira sangat. So kepada anda yang dah tengok video ni, sharekan video ni mengenai Terjah Abby Abadi datang mengejut di rumah saya. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Terjah Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu sangat kat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma, tak kena bayar. Janji, sumpah tak kena bayar, percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Jadi nak hargai korang. Kepada anda yang menonton dan juga subscribe ni, saya nak bagi hadiah berupa iPhone ataupun beg Gucci. Saya punya beg yang saya pakai nak bagi secara percuma. Saya akan bagi sebulan satu kali. Tapi dengan cara kena tekan button subscribe dan komen setiap video saya. Abang Terlajak Laris Power. Video Abang Terlajak Laris Best. So, salah seorang pemenang saya akan umumkan pada setiap bulan. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Terlajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.